Hari ni orang Islam lebih kurang 2 bilion. Maksudnya dalam setiap solat kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalaulah semua orang Islam solat, maka setiap hari lebih daripada 2 bilion kali nama Rasulullah SAW disebut. 2 bilion. Tuan-tuan, poin ini saja. Poin pertama, siapa yang di dalam alam ini, di kalangan mana-mana pemimpin agama ataupun pemimpin negara yang namanya disebut sehari 1 juta kali, tak ada. Tetapi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang Islam solat sekali sahaja sehari, solat sekali saja, maka nama Nabi disebut paling sikit 2 bilion kali. Kalau 5 kali solat, 10 bilion kali nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawasanya Nabi ini salah satu bukti bahawa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekayaan dan kemasyhuran tidak boleh memaksa umat manusia untuk menyebut nama orang yang kaya dan masyhur ataupun orang yang berkuasa itu. Dia kaya, dia yang paling kaya di atas muka bumi Allah. Contoh, satu orang dia yang paling kaya, Bill Gates ke contoh. Berapa kali nama dia disebut? Dengan kekayaan dia berpuluh bilion USD, beratus bilion US dollar, dia tak boleh paksa bangsa manusia di atas muka bumi Allah untuk selalu menyebut dan memuji nama dia, melainkan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berkuasa, ayahnya Presiden Amerika Syarikat, anaknya Presiden Amerika Syarikat, tetapi pengaruh dan kuasa dia tak boleh memaksa bangsa manusia untuk memuji dan menyebut nama dia, tak boleh. Lalu siapakah yang mengarahkan mulut dan hati manusia untuk menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ubay ibn Ka'ab, sahabat Nabi, namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat yang apabila dia baca Quran, bacaannya seperti Jibril alaihissalam. Subhanallah. Justru Nabi memuji Sayyiduna Ubay radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, aqra'ukum Ubay. Di kalangan sahabat Nabi yang 100,000 lebih, yang apabila menyebutkan turutan ataupun membacakan Al-Quran seperti Jibril, kata Rasulullah, yang paling hampir, yang paling sama dengan bacaan Jibril ialah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini tuan-tuan dapat tahu, ini maklumat yang kedua. Ilmu ni, ilmu. Sahabat Nabi ramai, yang paling elok bacaan Qurannya Ubay ibn Ka'ab. Bukan Abdullah bin Ubay bin Salul, yang tu kepala munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul satu. Satu lagi pun tak elok juga, namanya Ubay bin Khalaf. Satu-satunya lelaki yang dibunuh oleh Rasulullah.
Ubay bin Khalaf Tulaim. Ini Ubay bin Ka'ab. Satu hari Sayyidina Ubay tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Tonton tengok. 3 kisah ringkas yang saya nak bawa ni. 1 2 3 ringkas. Kesemuanya menceritakan tentang kelebihan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab yang bacaan Qurannya seperti Jibril tadi, berjumpa dengan Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, inna li salatan usalliha." Setiap hari aku ada wirid zikir dan doa setiap hari. Tentang zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat pagi dan petang. Kan ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 pagi waktu 100 kali waktu pagi, 100 kali waktu petang. La haula wala quwwata illa billah 100 kali pagi, 100 kali petang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah 100 kali pagi. Banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ubay datang kepada Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, saya ada wirid dan zikir harian yang saya lakukan. Termasuk wirid dan zikir harian yang dilakukan oleh Ubay ialah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tapi Sayyidina Ubay dah dia duduk dengan Rasulullah, dia rapat dengan Rasulullah, bukan tinggal serumah, rapatlah, sahabat yang selalu berjumpa dengan Nabi. Maka Sayyidina Ubay nak tanya satu soalan khusus. Kam aj'alu laka min salati, berapa dari keseluruhan zikir ini ya Rasulullah untuk aku selawat kepada kamu? Dari semua zikir yang dilakukan, dari semua zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk selawat, Sayyidina Ubay tak nak tanya, "Ya Rasulullah, berapa aku nak jadikan seluruh zikir ini, berapa bahagian untuk berselawat kepada kamu, wahai Rasulullah? Boleh tak aku jadikan 1/4 dari seluruh zikir dan doa aku adalah selawat? 1/4. Kalau zikirnya sehari 8 jam Sayyidina Ubay, maksudnya 2 jam untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Kalau zikir Sayyidina Ubay sehari 8 jam, Sayyidina Ubay nak tanya kepada Nabi daripada zikir la ilaha illallah, subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdih, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Berapa aku nak selawat? 1/4 bolehkah ya Rasulullah? Lalu jawab Nabi, in ma syi'ta wa in zidta fahuwa khair. Berapa banyak pun tak apa, wahai Ubay. Zikir yang aku ajar pun bagus, selawat kepada aku pun bagus. Ketika Sayyidina Ubay bin Ka'ab tanya dengan Rasulullah soalan khusus, "Ya Rasulullah, semua zikir itu 1/4 aku akan khususkan untuk berselawat kepada kamu, apakah cukup?" Nabi kata, "Ma syi'ta wa in zidta fahuwa khair." Berapa banyak pun boleh, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Tambah apa tuan-tuan? Ni nak tengok faham ke tak ni? Sebab saya tak tahu tuan-tuan dengar ke tidak, sebab dia bergaung. Faham tak bergaung ni? Saya cakap Kedah ni. Dia bunyi macam tu, saya tak tahu jelas ataupun tidak. Kan? Bila Nabi sebut ikut kamulah wahai Ubay, tetapi kalau kamu tambah maka lebih baik. Tambah itu tambah apa? Tambah selawat. Kalau kamu tambah lebih baik. Sayyidina Ubay pun berfikir 1/4 kalau tambah lebih baik.
Maksudnya 1/2, separuh daripada keseluruhan zikir yang dibuat oleh Sayyidina Ubay adalah berselawat kepada Nabi. Lalu dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalaulah seluruh kehidupan aku, separuh daripada zikir harian aku adalah berselawat kepada kamu." Separuh, tuan-tuan, separuh. Kalau 10 jam sehari, 5 jam berselawat, apakah cukup ya Rasulullah? Jawab Nabi, "Ma syi'ta wa in zidta fahuwa khair." Berapa banyak pun boleh wahai Ubay, ikut kamulah, ma syi'ta. Akan tetapi kalau kamu tambah selawat, itu lebih baik. Tuan-tuan tengok selawat. Malam ni tuan-tuan akan dapat jawapan tentang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila Nabi jawab, "Wahai Ubay, kalau kamu tambah itu lebih baik." Sayyidina Ubay kata, "Dah separuh, tambah 2/3. Kalau 10 jam Sayyidina Ubay berzikir, maksudnya 6 jam, 7 jam mesti berselawat. Ya Rasulullah, kalau macam tu aku jadikan 2/3 daripada seluruh zikir aku adalah selawat kepada kamu." Hadis ni sahih. Lalu jawab Nabi, "Ma syi'ta wa in zidta fa huwa khair." Wahai Ubay, berapa banyak pun kamu berzikir baik. Nabi tak nafikan zikir lain. La ilaha illallah bagus, hasbiyallah wa ni'mal wakil bagus, la haula wa la quwwata illa billah bagus. Tapi kalau kamu tambah zikir itu lebih baik, wahai Ubay ibn Ka'ab. Tuan-tuan, 2/3 dah nak habis kuota, dah 7 jam, 8 jam. Maka Sayyidina Ubay berfikir, kenapa Nabi masih menyebut kalau kamu tambah bilangan selawat itu, maka itu lebih baik untuk kehidupan kamu. Apa rahsia dia, tuan-tuan? Subhanallah, rahsia selawat. Maka Sayyidina Ubay berfikir, dah 2/3, Nabi kata kalau tambah lagi baik. Tidak ada lagi jalan untuk disoal oleh Sayyidina Ubay. Maka berkata Sayyidina Ubay, "Ya Rasulullah, idzan aj'alu laka salati kullaha." Kalau macam tu, seluruh kehidupan aku, setiap kali aku berzikir, aku akan berselawat kepada kamu sallallahu alaihi wasallam, semuanya. Ketika itu barulah Nabi puas hati. Ketika itu barulah Nabi berhenti. Nabi sebut, "Idzan tukfa hammuk wa yughfaru dzambuk." Kalau macam itu, maka selesailah keseluruhan kegelisahan kamu. Wa yughfaru dzambuk, dan ketika itu kata Nabi, Allah akan ampunkan kesemua dosa kamu sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan selawat. Setiap hari Allah uji kita dengan pelbagai ujian. Setiap hari, selama mana roh belum berpisah daripada jasad, siapa pun orang itu, hebat macam mana pun dia, ujian belum selesai dan tidak akan selesai. Macam-macam Allah uji. Ujian kehidupan, ujian pekerjaan, ujian dengan anak, ujian dengan suami, ujian dengan isteri. Maka Nabi jawab kepada Sayyidina Ubay, memberikan jawapan kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Sayyidina Ubay tanya, "Ya Rasulullah, kalau macam tu aku jadikan seluruh zikir aku, daripada pagi sehinggalah aku tidur, kesemuanya adalah selawat kepada kamu." Nabi pun sebut, "Tukfa hammuk wa yughfar dzambuk." Ketika itulah semua kegelisahan kamu, keresahan kamu akan diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampunkan semua dosa kamu. Semua, kan? Semua. Seorang ulama disebutkan apabila menghuraikan hadis ni, dia sebut, "Maka aku menjadikan seluruh wirid harian aku adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam."
Tuan-tuan bayang, sekali berselawat, selawat itu dibawa oleh satu malaikat khas pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Nabi, setiap kali umat aku berselawat kepada aku, Allah akan kembalikan kepada aku roh aku untuk aku menyambut dan membalas selawat orang itu. 24 jam sallallahu alaihi wasallam Nabi mendoakan orang yang berselawat kepada dia. Kemudian di mahsyar, itu satu kisah ringkas tu, mahsyar. Kisah mahsyar ni pagi tadi di masjid apa pagi tadi? Masjid Datuk On, cerita mahsyar. Malam ni saya tak cerita mahsyar. Saya nak sebut sikit saja tentang mahsyar, sikit je, sebab dia ada kaitan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok tadi satu, di mahsyar selepas malaikat tiup sangkakala yang kedua, malaikat Israfil alaihissalam, kesemua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan roh. Hari ini 2019 bilangan manusia ada 7 bilion. 7 bilion. Yang akan bangkit ke mahsyar nanti bukan 7 bilion. Yang akan dikembalikan roh dengan tubuh yang sama, warna kulit yang sama, berat badan yang sama, wajah yang sama, nama yang sama. Subhanallah. Bangun berjalan ke mahsyar 7 bilion, itu baru 2019. Belum lagi 100 tahun lepas, 200 tahun lepas, 300 tahun lepas, 10,000 tahun lepas. Maka tuan-tuan bayangkan sekeping tanah yang lapang, tidak ada pokok, tidak ada rumput, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada sungai, tidak ada laut, tidak ada bangunan, tidak ada rumah. Semata-mata tanah kosong, jauh mata memandang. Tuan-tuan bayangkan semenanjung Malaysia, Perlis sampai Johor. Perlis sampai Johor, kalau berdiri 7 bilion orang yang hidup 2019, penuh Perlis sampai Johor, penuh. Kalau dihimpunkan ke semua manusia yang berjumlah ratusan bilion, sebesar tanah apakah untuk memuatkan kesemuanya? Mahsyar. Mahsyar. Maka mahsyar satu alam, alam itu hanya tanah, tanah itu hanya luas, kosong. Ratusan bilion manusia berdiri di atas tanah itu. Ketika saya dan kita semua berdiri di mahsyar, kita tengok ke kanan, tuan-tuan takkan nampak di mana penghujungnya, tak nampak. Lebih parah dari itu, lebih mengerikan dari itu ialah, kita ingatkan mahsyar ni manusia sahaja, rupa-rupanya sekali dengan jin. Jin, kalau manusia ada 1, jin ada 10. Tuan-tuan darablah. Manusia, jin.
lebih parah dan lebih mengerikan, bukan manusia dan jin sahaja di atas mahsyar. Allah tambah makhluk ketiga, namanya haiwan, binatang. Binatang di mahsyar, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berapa luas padang mahsyar? Soalannya ialah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang suasana dahsyat padang mahsyar, soalan yang keluar daripada mulut beberapa orang sahabat apa tuan? Pelik saya tengok sahabat Nabi bertanyakan kepada Rasulullah. Sahabat Nabi tanya dalam satu hadis, "Ya Rasulullah," antaranya Sayyidina Anas ibn Malik. Tengok soalan sahabat, "Ya Rasulullah, apakah kami masih lagi boleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak?" Rindu sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tengok Nabi walaupun di mahsyar, nak tengok Nabi, nak bertentang mata dengan Nabi, nak melihat susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ceritakan tentang luasnya mahsyar. Luas mahsyar, tuan-tuan bayang kalau mahsyar itu seluas muka bumi ini saja, Allah ratakan muka bumi ini, ratakan muka bumi ini. Tuan-tuan boleh nampak ke orang yang paling depan sekali? Tak nampak. Tuan-tuan berdiri di Johor, kalau semenanjung Malaysia ni diratakan oleh Allah, orang yang berdiri di Negeri Sembilan nampak tak? Tak nampak, jauh. Dia nampak sayup di sana. Yang membuatkan sahabat tak boleh tahan dengan lamanya mahsyar bukan kerana panasnya matahari. Yang membuatkan sahabat tak boleh tahan di atas mahsyar bukan kerana panjangnya tempoh berdiri di mahsyar. Yang membuatkan sahabat tak boleh tahan lamanya di mahsyar bukan kerana lamanya tempoh berada di mahsyar. Tetapi yang membuatkan sahabat tak boleh tahan di mahsyar ialah apabila mereka berjauhan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat-sahabat bila Nabi cerita mahsyar, mereka akan bertanya, "Ya Rasulullah, di mana kamu dan di mana kami di mahsyar?" Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ni jawapan dia. Waktu mahsyar saya di mana, tuan-tuan di mana, Rasulullah di mana, Fir'aun di mana, Iblis di mana? Sahabat tanya, siapakah orang yang boleh berduduk berdekatan dengan kamu ya Rasulullah pada hari kiamat di padang mahsyar? Nabi pun jawab, "Aktsarukum alayya salatan," orang yang paling banyak berselawat kepada di kalangan kamu kepada aku, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tuan-tuan yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka akan dibangkitkan dekat dengan Nabi di padang mahsyar. Walaupun bukan sahabat ustaz, walaupun bukan sahabat di kalangan sahabat radhiyallahu anhu, walaupun bukan di kalangan sahabat, orang biasa saja, tetapi dia sangat mencintai dan merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh duduk dekat dengan Nabi di padang mahsyar. Dia boleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, boleh tengok Nabi. Kan seronok, lagi dekat lagi seronok. Ni dalam masjid ni 50 meter pun dah nampak kecil. Baru 50 meter dah nampak kecil jadi hujung. Kan saya nampak, bukan nampak sangat muka di belakang. Baru 50 meter nampak belakang. Man aqrabun nasi majlisan minka yaumal qiyamah.
Ya Rasulullah, siapakah yang akan duduk paling hampir dengan kamu di padang mahsyar hari kiamat nanti? Maka Nabi pun memberikan kunci dan rahsia, iaitulah mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama dia huraikan banyak itu berapa? Kamil kasrah, kasratus salati ala nabi yablughu kam, kata para ulama. Berapa? Kejawab para ulama, banyak itu 300 sudah dikira banyak. 300. Selawat ada banyak jenis selawat. Selawat nariyah, selawat syifa, tafrijiyah, selawat fatih, selawat macam-macam jenis selawat. Yang paling tinggi bagi saya di kalangan selawat-selawat yang banyak ni, ya tuan-tuan, di kalangan selawat-selawat yang banyak ini, yang paling tinggi bagi saya ialah selawat Ibrahimiyah yang diajarkan sendiri oleh mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain pun berkhasiat dan sangat mujarab. Selawat-selawat lain semua mujarab, semua terbukti mujarab. Dan apa nama ni, kalau kami, guru-guru kami di Syria, yang paling tinggi yang diamalkan sebelum mula majlis, selepas majlis, ialah selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mana-mana pun boleh. 300 itu dikira banyak. Tapi jangan selawat sahaja subuh tak semayang. Selawat 1000 subuh dengan zuhur dia kata dah cover dah. Tak sempat dia kata ustaz. Itu tak betul. Itu tak betul. Di atas titian sirat tadi mahsyar. Selepas mahsyar manusia akan beralih ke Haudun Nabi, iaitu orang kita sebut Telaga Kautsar. Selepas ditimbang amalan, semua akan pergi minum. Buat kali pertama setelah berapa juta tahun, wallahu a'lam, berdiri di mahsyar. Selepas minum, kesemua orang akan melintas titian sirat. Di sini mahsyar, titi sirat, di sini syurga. Bawah ini, bawah sirat adalah neraka Jahannam. Bawah sirat neraka Jahannam. Ada orang dia langkah kaki pertama, pijak titi sirat, terus jatuh ke bawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru selangkah, dia langkah kaki pertama, terus jatuh ke dalam neraka Jahannam. Ada orang dia nak titi sirat, dia langkah kaki kanan, kemudian kaki kiri dah duduk depan pintu syurga, sepantas kilat. Ada orang dia nak titi sirat, dia langkah kaki kanan, dia berjalan 100 tahun. 100 tahun dia melintas di atas titian sirat, kemudian baru jatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila saya sebut 100 tahun, bermaksud titi sirat itu panjang. Ada orang dia naik titi sirat, dia berlari sampai ke depan pintu syurga. Ada orang dia langkah naik atas titi sirat, kemudian dia berlari selaju pecutan kuda sampai depan pintu syurga.
Ada satu orang naik titi sirat, melintas titian sirat. Titi sirat itu keadaannya gelap gelita. Kalau tuan-tuan jalan tengah malam, walaupun di dalam hutan gelap, selepas 5 minit nampak. Betul? Dia nampak, mata kita boleh nampak berapa meter kan. Titi sirat, kegelapan dia tidak akan cerah sehingga bila-bila. Kerana gelap titi sirat itu adalah pantulan kepada gelap neraka Jahannam. Asap neraka Jahannam dapat dihidu oleh mereka yang melintas titian sirat. Di atas, entah bawah neraka Jahannam, atas titi sirat, jauh. Ada satu orang, dia dah dilintas titi sirat, dah bau wangi syurga, bau wangi. Kata Rasulullah, 500 tahun sebelum sampai sudah keciuman bau wangi syurga. Bukan 6 jam kan, bukan 6 jam sebelum sampai, 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Ada satu orang dia naik titi sirat, langkah, yar'udu kama tar'udu sa'fah, kemudian badannya terhoyong ke kanan dan terhoyong ke kiri, terhoyong hayang ke kiri, kanan kiri itu nak jatuh. Kama tar'udu sa'fah, seperti mana sebatang pohon kurma yang lebat daunnya, pelepah daunnya, pohon kurma dia macam tu kan, dia punya daun dia akan bergerak-gerak. Ada satu orang dia naik titi sirat, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, nak jatuh dia. Faja'athu kasratu salatihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang segerombolan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabbatat qadamahu 'ala as-sirat, gerombolan selawat kepada Nabi yang banyak yang diucapkan oleh orang itu. Lalu gerombolan selawat itu menetapkan kakinya di atas sirat sehinggalah dia berjalan dan menuju ke dalam syurga. Selawat tuan, sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis yang saya baca tadi ni, dia sebut apa? Dia sebut tentang benda yang sama, iaitulah membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti banyak. Sikit jadi, sikit tak jadi. Mesti banyak. Hadis pertama yang kita bincang tadi, Ubay bin Ka'ab pun banyak. Seluruh kehidupan Ubay bin Ka'ab, seluruh wirid kehidupan Ubay bin Ka'ab adalah berselawat kepada Nabi. Maksudnya banyak. Hadis yang ketiga tentang sirat juga disebutkan oleh Nabi, faja'athu kathratu salatihi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang gerombolan yang banyak, sejumlah selawat yang banyak yang dia pernah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup di dunia dulu, datang dan kukuhkan kaki dia. Selawat tu kejapkan kaki dia, dia berjalan atas titi sirat itu sehingga selamat sampai di depan syurga Allah Subhanahu wa taala. Selamat dia dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mulia? Kenapa begitu sekali mulia Nabi alaihi salatu wassalam? Kerana akhlak yang dipamerkan oleh baginda Rasul, akhlak yang dicapai oleh Nabi SAW, kemuncak kemuliaan akhlak yang dipamerkan oleh Rasulullah melebihi keseluruhan keindahan akhlak yang dipamerkan oleh semua Nabi dan Rasul. Nabi
Nabi kita Nabi akhlak. Ada 100 kisah tentang kebaikan akhlak Nabi, tentang keindahan akhlak Rasulullah. Ada 100 kisah. Terlalu banyak saya sebutkan kepada tuan-tuan satu malam ni. Sebut 10, 3 jam. Satu je, ringkas. Selepas Nabi berada di kota Mekah selama 53 tahun, Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Selepas 53 tahun berada di Mekah, Nabi berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah sudah ada 500 orang yang masuk Islam. Lembutnya orang Madinah Al-Munawwarah, Ansar. Orang-orang Madinah bersepakat untuk melantik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai presiden penduduk Madinah. Sebelum tu hampir Abdullah bin Ubay bin Salul dilantik menjadi presiden penduduk Madinah. Nabi sampai, semua orang tengok Nabi, melihat kelakuan Rasulullah, keterampilan Rasulullah, kelayakan Rasulullah. Semua setuju untuk melantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua penduduk Madinah. Nabi mentakbir Madinah. Di bawah Nabi ada Ansar, ada Muhajirin, ada Munafiqin, dan ada Yahudi. Kesemuanya setuju dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali beberapa gelintir Yahudi dan juga orang munafik, antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hal ini semua setuju. Dilantik Nabi menjadi ketua penduduk Madinah Al-Munawwarah, presiden. 10 tahun Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah sebagai Rasul, sebagai presiden penduduk Madinah. Berlaku jual beli di pasar. Ada peniaga yang Muhajirin, ada peniaga yang Ansar, ada peniaga yang Yahudi. Perniagaan dengan Yahudi berlaku. Kadang-kadang orang Islam hutang dengan orang Yahudi, kadang-kadang orang Yahudi berhutang dengan orang Islam, tapi itu jarang berlaku. Berlaku perniagaan halal, tak ada masalah. Macam hari ni lah kita jual beli dengan orang Cina, dengan orang India, tak ada masalah, sah. Jual beli itu sah. Maka Nabi pernah berhutang dengan beberapa orang Yahudi, antaranya Yahudi yang bernama Zaid ibn Tha'nah. Ini kisah akhlak Nabi. Zaid ibn Tha'nah, setiap kali berhutang Nabi akan buat perjanjian. Ini berhutang Rasulullah dengan sekian-sekian, akan dibayar pada sekian-sekian tarikh. Dia ada tarikh, ada masa berapa, bila berhutang dan pada bila akan dibayar. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat radhiyallahu anhum. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat kanan. Sahabat-sahabat, kalau hari ni kita kata menteri-menteri kanan pada waktu itu, walaupun tak ada portfolio lagi, tapi macam orang-orang kanan Nabi yang paling besar di kalangan sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdul Rahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Mu'az, Sa'ad ibn Ubadah. Ini orang besar, tuan-tuan, orang kanan. Tuan-tuan bayang, Rasulullah Perdana Menteri, dia Rasul. Di kanan dan kiri dia ke semua menteri-menteri kanan dan orang-orang kanan Nabi. Datang Yahudi ini seorang je, nama Zaid ibn Tha'nah, seorang saja. Dia datang, Nabi duduk. Dalam keadaan berdiri, dia cekak leher Nabi begini. Dalam keadaan dia berdiri, dia cekak leher Nabi macam tu. Dia angkat sikit.
Subhanallah. Tuan-tuan, kemudian dia kata dengan Nabi, wahai Muhammad, bayar hutang aku, kamu dan seluruh keturunan kamu, semua jenis yang payah bayar hutang, lambat bayar hutang. Satu, dia cekak leher Nabi. Dua, dia hina Rasulullah. Tiga, dia tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat, dia hina seluruh ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Zaid ibn Sa'nah mencekak leher Nabi sambil naik ke atas macam tu, dia kata, wahai Muhammad, bayar hutang aku, kamu dan seluruh keluarga kamu, keturunan kamu, jenis yang payah bayar hutang. Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang duduk sebelah tadi, nak tengok saja Sayyidina Umar, semua orang kenal Sayyidina Umar ni tuan-tuan. Kalau dia naik kuda, kaki dia mencecah lantai tanah. Tinggi mana? Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kalau dia naik kuda, kaki dia boleh pijak tanah di bawah, kedua-dua belah. Tuan-tuan yang pergi umrah, rajin-rajin ziarah muzium Madinah. Ada 5-6 muzium di Madinah, 5-6 muzium. Semua bermanfaat, sangat bermanfaat. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang pernah tengok busur panah Sa'ad ibn Abi Waqqas yang 1400 tahun yang lalu punya? Tuan-tuan, ni soalan tak faham ke bahasa kat saya ni? Risau lah, sejam kan ni, lagi habis-habis keluar je tau ustaz, tak faham apa. Siapa tuan-tuan di kalangan yang pernah pergi umrah pernah melihat busur panah Sa'ad ibn Abi Waqqas? Berapa orang? Kalau saya tanya berapa orang yang tahu di mana kedai kurma murah, ramai katanya. Berapa orang yang tahu kedai jubah murah? Rugi tuan-tuan, rugi. Saya pernah tengok muzium tu jalan kaki saja daripada Masjid An-Nabawi. Bukan yang dekat gate 26 ke berapa tu, bukan yang situ, ada lagi di luar sikit muzium tu. Ada satu cermin kaca, boleh tengok cermin kaca tu sangat tebal, dia protect betul, benda tu sangat berharga. 1400 tahun yang lalu punya barang. Sa'ad ibn Abi Waqqas, kalau dia panah 100 kali, ke semua 100 itu tepat pada sasaran, tak ada satu pun yang kesasar. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketepatan panah dia 100%. Tak payah cerita lain tu. Dia ada lebih kurang 16 buah busur panah. Sa'ad, irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi, kata Nabi. Tepat. Kalau lubang tu tuan-tuan, lubang tu Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau dia panah 100 kali, semua 100 kali masuk lubang tu. Busur dia, salah satu busur dia, busur Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di Muzium Madinah sehingga hari ini, sejak 1400 tahun yang lalu, busur itu lebih tinggi dari saya. Tak, tuan-tuan kata dah dia rendah, banyak cantik, 1,5 meter juga ni tuan-tuan. Maksudnya busur tu tinggi. Saya ukur dengan saya kata, oi, macam mana dia pegang? Tak mau cerita saya tu. Tu kisah senjata perang pada zaman dulu. Anak panah, tuan-tuan boleh tengok anak panah, cerita juga. Tadi kata tak mau cerita. Kan? Saya tengok anak panah yang digunakan ketika tu tuan-tuan, dibuat dari besi. Sangat berat. Panjang meja ni. Dibuat dari besi. Kalau anak panah tu bagi dekat kita, anak panah dengan busur,
tak terangkat anak panah dan busur tu. Tuan-tuan bayang, dibuat daripada besi macam ni. Hujung tu dia memang bentuk dia memang macam tu. Yang tu yang kalau masuk dalam paha memang tak keluar dah tu. Tuan-tuan tengok rainbow dia beri patah. Rainbow tu murung je. Cik, masuk beri patah. Tarik pula tu. Boleh jalan lagi. Ini kalau dia masuk paha kita, dia tembus ke sini. Besi. Subhanallah. No? Saya cerita apa tadi yang ke ni? Kenapa pergi cerita situ? Sayyidina Umar tadi. Sayyidina Umar dia keluarkan pedang dia. Ada patung di Busra. Busra ni bukan Basrah, Basrah Iraq, Busra di Syria. Tempat saya belajar dulu, alhamdulillah. Saya banyak kali pergi ke Busra. Busra ni tempat bekas ibu negara Rom. Busra pernah menjadi bekas ibu negara Rom. Patung-patung yang dibuat lebih tinggi daripada ni, dipancung kepala dia patung tadi oleh Sayyidina Umar dengan pedang beliau. Tergolek kepala. Batu patung itu batu. Patung itu batu. Dan Sayyidina Umar ni terkenal dengan seorang yang kalau salah duduk di sebelah dia pancung. Tapi kalau ada Nabi, Sayyidina Umar akan minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya pancung kepala dia ni. Bila Zaid ibn Sa'nah menggenggam leher Nabi, jubah Nabi, dia genggam naik ke atas macam tu, dia tuduh Nabi, dia hina keluarga Nabi, dia hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Sayyidina Umar, ya adu Allah, wahai musuh Allah, ataqulu li Rasulillah ma asma', berani kamu cakap dengan Rasulullah apa yang aku dengar ni? Bahasa wa taf'alu bihi ma ara, berani kamu buat depan aku kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepala dia. Kalau Nabi kata ya, bergoleklah kepala Zaid ibn Sa'nah. Apa Nabi buat tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang luar biasa. Nabi kata ya Umar. Marah Nabi dengan Umar. Subhanallah. Sayyidina Umar pula kena marah. Ya Umar, kana alayka an ta'murahu bi husnil talab wa ta'murani bi husnil ada. Wahai Umar, sepatutnya kamu nasihatkan aku untuk bayar hutang dia dengan baik, dan nasihatkan dia kalau nak minta hutang, mintalah dengan cara yang baik. Sayyidina Umar pun lepaskan Zaid bin Sa'nah. Kemudian Nabi kata, ya wahai Umar, disebabkan kamu takut-takutkan dia, kamu kasar dengan dia, pergi ke rumah aku, ambil hutang aku, bayar kepada dia, tambah dengan 20 gantang kurma kepada dia. Asal salah tak tuan? Bukan rasa bersalah saja, bersalah, geram, rasa nak pijak. Sayyidina Umar, dia dengan besar, dengan gagah dia tengok Zaid bin Sa'nah ni, kan sudahlah tak boleh, kalau boleh sepak sekali pun jadilah. Dah dia yang kena marah, Sayyidina Umar yang kena marah. Kemudian Rasulullah suruh Sayyidina Umar bawa Zaid bin Sa'nah pergi ke rumah, bayar hutang, tambah 20 gantang kurma, tambah 20 gantang kan. Disebabkan kata Nabi, jazaa ma ruqtahu, disebabkan kamu menakut-nakutkan dia wahai Umar. Kamu tambah bukan duit Sayyidina Umar, tambah duit Rasulullah. Rasa bersalah tak? Lagi rasa bersalah.
Maka Sayyidina Umar pun bawa Zaid bin Sa'nah. Nabi tunggu, bawa pergi sampai depan rumah apa semua. Zaid bin Sa'nah tanya, "Ya Umar, amma ta'rifuni?" Wahai Umar, tak kenal ke aku? Sayyidina Umar kata, "Tak kenal. Kamu ni siapa?" Tuan-tuan, lelaki itu tidak dikenali oleh Sayyidina Umar. Nabi kenal dia. Yang ni boleh tuan-tuan boleh tengok dalam kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul dan pemimpin yang kenal dengan ramai orang. Hebat Nabi. Nabi kenal ramai orang. Rupa-rupanya lelaki itu tidak dikenali oleh Sayyidina Umar. Bila dia tanya, "Wahai Umar, ama ta'rifuni?" Tidakkah kamu mengenali aku? Sayyidina Umar kata, "Aku tak kenal kamu." "Ana Zaid ibn Sa'nah." Akulah Zaid ibn Sa'nah. Maka ketika itulah Sayyidina Umar kata, "Al-hibru" ataupun al-habru. Al-habru ni maksudnya ulama besar Yahudi. Dan rupa-rupanya Zaid ibn Sa'nah adalah 10 di kalangan ulama terbesar Yahudi Madinah. Orang besar tuan, bukan orang calang-calang. 10 macam syura lah tuan-tuan, macam syura ulama Yahudi yang menghafaz kitab Taurat dan Injil. Ni Zaid bin Sa'nah. Bila dia kata Zaid bin Sa'nah, Sayyidina Umar pernah mendengar nama Zaid bin Sa'nah, tapi dia tak pernah berjumpa. Dia kata, "Al-habru, kamu ulama besar Yahudi?" "Ya, wahai Umar." Sayyidina Umar kata, "Kenapa kamu buat dengan Rasulullah begitu? Dengan Rasul kami, kenapa kamu minta hutang dengan kasar dan menghina beliau dan keluarga baginda Rasulullah begitu?" Dia kata, "Wahai Umar, sesungguhnya ketahuilah, hutang yang dilakukan oleh Rasul kamu belum pun sampai waktunya lagi, wahai Umar." Tuan-tuan, sepatutnya daripada tadi Nabi sendiri yang sepak Zaid bin Sa'nah, kerana Zaid bin Sa'nah memalukan Nabi di hadapan para sahabat. Zaid bin Sa'nah menfitnah Nabi SAW di depan para sahabat, tapi Nabi tak beritahu benda tu. Dan sebenarnya tempoh hutang belum pun sampai, tak sampai lagi tempoh hutang. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam je. Betul Nabi berhutang dengan dia, tetapi lagi 3 hari baru cukup tempoh itu. Sengaja Zaid bin Sa'nah datang awal dan sengaja dia menfitnah serta menghina Nabi di depan para sahabat. Dia kata, "Wahai Umar, sesungguhnya hutang Nabi kamu belum pun sampai masanya. Akan tetapi aku telah mendapati keseluruhan tanda Rasul di dalam diri Muhammad, kecuali 2 lagi yang belum aku tengok, iaitulah Muhammad ini kesabaran dan kelembutannya melebihi kegarangannya dan kekasarannya." Itu yang pertama. Dan yang kedua, wahai Umar, Rasul akhir zaman yang diutuskan oleh Allah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Lagi kamu membuatkan dia marah, lagi kamu akan tengok kelembutan dirinya. Sifat Rasulullah. Lagi banyak kamu buat perkara yang memarahkan Muhammad, lagi banyak dan lagi besar kamu akan tengok keindahan akhlaknya. Disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Wahai Umar, 2 sifat inilah yang aku nak tengok, dan hari ini aku telah pun melihat sifat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, setelah aku melihat 2 sifat itu, aku syahadah dan bersaksi di hadapan kamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam dia. Berjujuran air mata Umar, keliru dengan sifat dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggeleng-geleng Sayyidina Umar, tak faham dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil berjalan Umar bin Al-Khattab dengan Zaid bin Sa'nah untuk berjumpa dengan Nabi yang sedang tunggu. Jumpa dengan Nabi. Nabi duduk tunggu. Bila sampai Sayyidina Umar, sampai Zaid bin Sa'nah, Nabi senyum kepada Sayyidina Umar. Kerana Nabi tahu, Umar sudah pun tahu cerita sebenar apa yang berlaku di antara Nabi dan juga Zaid bin Sa'nah. Subhanallah.
Nabi bukan saja membalas kebaikan orang, kebaikan dengan kebaikan, bahkan lebih daripada itu, Nabi membalas kejahatan yang orang lain buat kepada Nabi dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Pukul 10 jadilah. Tuan-tuan duduk diam ni saya tengok ni. Kan? Cukuplah. Kan? Sikit bermakna. Lebih banyak, lebih penting daripada banyak yang berciciran. Tuan-tuan, semoga kita semua bangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga bermula daripada hari ini sampailah kita semua bertemu dengan Allah. Yang paling banyak dalam kehidupan seharian kita ialah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga doa kita yang seterusnya pada malam ni, kita bangkit di padang mahsyar, kita dapat duduk dekat dengan Nabi, dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.